Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat yang setia bersama kami di program Serambi Ilmu Online dengan pengajian tasawuf kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, hari ini kita berada pada muka surat 50 insya-Allah, yang mana kita membahas tentang nukilan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan dari kerana inilah, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, ia naqal daripada setengah ulama yang arifin dengan katanya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin berapa nukilan daripada ulama. Maka dalam hal ini menjelaskan tentang ilmu tasawuf, ilmu. Dengan katanya, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khatimati wa adana nasibin minhu at-tasdiq wa taslimu li ahlihi. Yang bermaksud, hadirin wal hadirat hafizakumullah, barang siapa tiada baginya atau tiada ada baginya bahagian daripada mengetahui ilmu ahli sufi. Jadi dia tidak mengetahui daripada bahagian daripada mengetahui ilmu ahli sufi itu, nescaya ditakuti atasnya, yukhafu alaihi, nescaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan. Mati di dalam su'ul khatimah, kejahatan, dan di dalam maksiat. Ini. Dan sekurang-kurang bahagian daripadanya itu membenarkan akan ahli atau ilmu ahli sufi itu dan mentaslimkan atau menyerahkan urusannya bagi ahlinya. Wa adna nasibin. Maksud dia paling tidaklah, kalau dia tidak boleh mendapatkan ilmu ini, maka dia membenarkan dan dia menyerahkan kepada ahlinya. Jadi ini menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini dia adalah ilmu yang mana ada peringkat-peringkatnya. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Kalau kita belajar matematik, kita ada peringkat dasar, peringkat pertengahan dan peringkat advance. Advanced contoh dia. Kan? So di dalam ilmu fiqh juga ada seperti itu. Di dalam ilmu tasawuf, maka kita tahu dia ada peringkatnya. Ilmu yang paling basic iaitu mengenal benda yang simple. Benda yang simple, kita kena buat baik. Contoh dia. Itu adalah bahagian daripada tasawuf. Benda ni dosa kan, haram kan. Kita sebagai umat Islam kena hilangkan benda ni, jauhkan benda ni. Buat benda ni haram, Ustaz. Kalau dalam tasawuf diajak, ya, dalam syariat benda ini haram. Kita dalam ilmu tasawuf jangankan buat, dekat pun tak boleh. Contoh dia, mesti menjauh daripada perkara yang diharamkan. Ini basic. Contoh lagi, akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa. Dalam syariat jelas kita wajib menghormati ibu bapa. Dalam tasawuf mengajarkan bagaimana cara kita menghormati ibu bapa. Itu adalah basic. Bila naik peringkat selanjutnya, ada perbahasan-perbahasan yang penting di dalam ilmu tasawuf. Dan naik semakin tinggi semakin susah. Yang mana dalam amalan juga, bukan hanya sekadar teori, tapi juga kita berkait dengan amalan, kerana ilmu tasawuf ini tanpa amal tidak ada gunanya. Kerana ilmu tasawuf tidak mungkin seorang itu menjeburi dalam ilmu tasawuf, melainkan dia itu beramal dengan tasawuf. Kerana tasawuf ini adalah ilmu yang dihasilkan daripada manhaj pengalaman, suhbah, rasa, zauq. Ibarat Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, kita yang banyak komentar terhadap golongan-golongan sufi, kita tak tahu keadaan dia. Kerana seorang itu tidak merasakan, melainkan dia rasa. Bagaimana seseorang yang mati pucuk boleh menyatakan kenikmatan
berhubungan suami isteri apabila dia tidak dapat merasakan, dia mati pucuk. Jadi kita tak boleh dia explain macam mana orang, dia takkan boleh. Dia takkan tahu. Begitu juga. Bagaimana kita menyikapi orang tasawuf? Kita yang tak sampai derajat tersebut, kita jangan mengata orang. Kerana mengata orang tersebut, dikhawatirkan kita ini akan mendapatkan su'ul khatimah juga, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Wa adana nasibin, paling rendah minhu at-tasdiqu. Paling rendah dia itu adalah membenarkan wa taslimu dan taslim li ahlihi kepada ahlinya, iaitu serahkan urusan dia. Itu yang paling selamat. Dan kata penghulu ahli sufi iaitu Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah taala, at-tasdiqu bi'ilmina hadza wilayatun sughra. Ini kata-kata Imam Junaid al-Baghdadi. Membenarkan dengan ilmu ini iaitu ilmu tasawuf, iaitu mengangkat seorang kepada martabat wali Allah yang kecil. Paling tidak dia dah pemula. Itu. Jadi ini penting untuk seorang itu mengakui bahawa ilmu tasawuf ini salah satu ilmu penting. Dan jangan bicara bahawa kita ikut Imam Junaid, kita tak ikut ulama-ulama yang ada pada hari ini, orang-orang yang mengaku tasawuf dan lain-lain. Kita jawab balik bahawa Imam Junaid al-Baghdadi, beliau menuntut ilmu di bawah Haris al-Muhasibi. Kan? Haris al-Muhasibi. Kitab-kitab Al-Haris Muhasibi sampai hari ini. Itu juga sebahagian risalah Imam Junaid ada pada hari ini. Cuba kita faham dan kita baca, kita akan menemui sinkronis penjelasan tentang ilmu-ilmu tasawuf ini. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Dan kata Imam Abu Yazid al-Bustami rahimahullah ta'ala. Jadi sekarang dinukil daripada Al-Imam Abu Yazid al-Bustami rahimahullah. Abu Yazid al-Bustami ini adalah salah seorang ulama besar di dalam ilmu tasawuf yang terkenal. Dan Al-Imam Abu Yazid al-Bustami ini, dia ini termasuk yang dianggap sebagai salah seorang awliya yang paling hebat. Maka dia berkata di dalam salah satu kaulnya, "Idza ra'aita ahadan yuhsinu dhanna bi kalami ahli hadha tariq, faqul lahu yad'u laka fa innahu mujabud du'a." Dakwah. Yang bermaksud, artinya, apabila engkau lihat akan seseorang yang baik sangkanya, kita nampak dia baik, yuhsinu zanna bi kalami ahli hadha tariq, iaitu seorang yang baik sangkaannya dengan perkataan kaum ahli tariqat ini, yakni ahli sufi ini, maka kata olehmu baginya bahawa mendoakan ia bagimu kerana bahasanya ia adalah doa mustajab. Faqul lahu yad'u laka fa innahu mujabud da'wah. Ini yang disebut, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey, kalau kita rujuk lagi kata-kata Al-Imam Abu Samad Al-Falimbani dalam kitab ini, apa yang dikata? Iaitu Imam Ruwaim rahimahullah, man amana bi kalamina hadza walau min wara'is sab'ina hijaban fahuwa min ahlih. Yang bermaksud, barang siapa percaya dengan perkataan kami, man amana, barang siapa percaya dengan perkataan kami, yakni ahli sufi, dan jikalau daripada belakang 70 dinding sekalipun, maka ia termasuk daripada ahlinya. Walaupun di belakang 70 dinding sekalipun, walau min wara'is sab'ina hijaban, wa fahuwa min ahlihi, maka dia termasuk daripada ahlinya. Yang ini adalah orang yang percaya akan perkataan ahli sufi itu dan menjalani ia akan dia, dan jikalau belum sampai memahami akan perkataan ahli sufi itu sekalipun, maka adalah ia itu dibilangkan atau dianggap daripada ahli sufi, Wabillahi taufiq wal hidayah, wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Jadi kita sudah selesai perbahasan tentang muqaddimah muallif juzuk pertama bahagian, iaitu bahagian ilmu, bahagian kitabul ilmi. Maka sekarang kita masuk kepada bahagian yang pertama. Kalau tadi baru muqaddimah, sekarang kita masuk kepada bahagian yang pertama pada menyatakan ilmu usuluddin, iaitu ilmu i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah dan i'tiqad Asy'ariyah was Sufiyah. Ini. Dan pada menyatakan segala taat yang zahir
dan di dalamnya itu ada 10 bab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dalam perkara ini Al-Imam Abdul Samad Al-Falibani menukil daripada Ikhtisar Ihya, iaitu bahagian akidah. Bab yang pertama pada menyatakan i'tiqad, ketahui olehmu bahawasanya, kata-kata Abdul Samad Al-Falibani, ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap orang yang akil. Jadi wajib atas tiap-tiap orang yang akil, baligh, itu mengetahui ia keadaan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'alnya. Jadi wajib kita ini mengetahui keadaan zat Allah Ta'ala dan segala sifat dan segala af'alnya. Jadi kita wajib mengetahui Allah SWT, sifat dan af'alnya. Okay. Dan keadaan zat Allah Ta'ala itu. Jadi kita tak dapat tahu zat Allah SWT itu macam mana, tapi kita tahu dia Esa, misalnya. Tidak sama dengan makhluk. Bab ni boleh lah. Kan? Dan keadaan zat Allah Ta'ala itu bahawasanya wajib kita i'tiqadkan akan keadaan Allah Ta'ala itu, iaitu zat yang wajibul wujud. Jadi pertama sekali dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, sama ada dia itu dalam bidang tasawuf atau dalam bidang akidah maupun fiqh, wajib memiliki akidah yang benar. Maka akidah yang benar adalah beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu iaitu zat yang wajibul wujud. Jadi Allah ini adalah wajibul wujud. Al-wajibu al-wujud. Yang mustahik bagi segala sifat kamalat sempurnaan. Berarti Allah SWT berhak, iaitu yastahiku, mustahik bagi segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Dan maha suci ia daripada segala sifat kekurangan. Jadi Allah SWT disucikan daripada segala sifat kekurangan. Itu adalah Allah SWT. Dan sifat Allah Ta'ala itu iaitu terbagi atas 4 bahagi. Jadi sifat-sifat Allah boleh kita kumpulkan dan kita bahagikan kepada 4 kategori, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, bahagian yang pertama sifat salbiyah. Bahagian yang kedua sifat tanzih atau tanzih. Bahagian yang ketiga sifat wujudiyah dan dinamakan sifat ma'ani. Kerana sifat itu sifat yang iaitu maujudah, yang wujud. Bahagian keempat adalah sifat subutiyah. Ini. Jadi bahagian yang pertama sifat salbiyah. Apakah itu sifat salbiyah, tuan-tuan dan puan-puan? Makna sifat salbiyah itu iaitu wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu, iaitu Allah SWT itu wahidun la syarikalah. Allah SWT adalah yang esa, tiada sekutu baginya. Jadi Allah SWT tiada sekutu baginya. Dia esa dan tiada sekutu baginya. Fardun la mathila lahu, iaitu yang tunggal, tiada yang mengumpamai baginya. Jadi Allah SWT tunggal, tiada yang mengumpamainya atau mengumpamai baginya. Samadun la didda lahu, Allah SWT yang dikehendaki oleh segala hambanya, tiada baginya lawan. La didda lahu, tiada baginya lawan. Munfaridun la nadhira lahu, Allah SWT yang berdiri sendiri, tiada yang membandingi baginya. Membandingi baginya. Wa annahu qadimun la awwala lahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu sedia. Qadimun, sedia ada, tiada yang mendahului baginya. Azaliyun la bidayata lahu, ya Allah SWT itu yang terdahulu, tiada baginya permulaan. Mustamirrul wujudi la akhira lahu, Allah SWT yang kekal wujudnya, tiada baginya akhir. Tu. Abadiyun la nihayata lahu, Allah SWT yang kekal selama-lamanya, tiada baginya kesudahan. Jadi la nihayata lahu, tiada baginya kesudahan. Qayyumun lang qita'a lahu, yang berdiri dengan sendirinya. Allah SWT berdiri dengan sendirinya, yang tiada memutuskan baginya. Tiada yang memutuskan baginya. La inqita'a lahu, daimun lang sirama lahu, yang ada ia selama-lamanya, yang kekal, tiada yang memutuskan baginya. Daimun lang sirama lahu, lam yazal wa la yazalu mausufan bin nu'util jalali,
Iaitu selama-lama dan sentiasa ia bersifat dengan segala sifat kebesaran dan sifat ketinggian. Lam yazal wa la yazalu mausufan binu'atil jalal. Itu. Wala yuqda alaihi bil inqida'i bitasarrumil ayyami wa inqiradil ajali. Yang bermaksud Allah SWT itu tiada disudahi atasnya dengan kesudahan, dengan sebab putus segala zaman dan dengan binasa segala masa. Okay. Bal huwal awwalul akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang bermaksud tetapi adalah dia yang mula dan yang kemudian dan yang zahir dan yang batin dan iaitu yang terlebih mengetahui dengan sesuatu. Bahagian jadi ini dipanggil dengan sifat salbiyah, iaitu sifat yang dengannya membatalkan lawannya. Jadi Allah SWT Esa berarti dia bukan dua. Macam tadi. Dan lain-lain. Bahagian yang kedua tuan-tuan dan puan adalah sifatut tanzih. Sifat tanzih. Iaitu wajib kita mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu laisa bijismin musawwarin. Bahawa kita iktikad Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukannya berjisim yang dapat dirupakan. Jadi Allah SWT bukan berjisim yang dapat dirupakan. Wala jauharin mahdudin muqaddarin. Dan bukannya jauhar. Jadi Allah SWT bukan berupa jauhar. Yang dihadkan dan yang dapat dikira-kirakan. Tidak. Wa annahu la yumasilul ajsama la fit taqdiri wa la fi qabulin qisami. Iaitu Allah SWT dia tiada menyamai ia akan segala jisim yang baru. Tiada menyamai pada takdir dan tiada menyamai akan dia pada menerima bahagi. Jadi Allah SWT tidak boleh dibahagi-bahagikan. Tidak boleh dibahagi-bahagikan. Wa annahu laisa bijauharin wala tahulluhul jawahiru. Bahawasanya Allah Ta'ala itu bukannya jauhar benda dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala jauhar. Jadi Allah SWT itu bukannya jauhar benda dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala jauhar. Jadi dia tidak mengambil oleh segala jauhar. Okey. Bal la yumathilu mawjudan wa la yumathiluhu mawjudun. Tetapi lagi tiada menyamai ia akan keadaan segala yang baru. La yumathilu mawjudan. Tapi lagi tiada menyamai ia akan keadaan segala yang baru. Dan tiada menyamai keadaan segala yang baru ini akan dia. Jadi tak ada yang menyamai Allah. Dan Allah SWT tidak menyamai mana-mana perkara yang baru. Mana-mana makhluk. Tidak. Okey. Lalu dia sebut lagi. Laisa kamitsli syai'un wala huwa mislu syai'in. Tiada mengumpamai akan Allah Ta'ala oleh sesuatu dan tiada dia mengumpamai akan sesuatu daripada segala yang baru. Jadi tiada mengumpamai akan Allah Ta'ala oleh sesuatu. Allah SWT tidak mengumpamai oleh sesuatu dan tiada dia mengumpamai akan sesuatu daripada segala yang baru. Segala yang baru ia tidak mengumpamai. Okey. Wa annahu la yahudduhu al-miqdaru wa la tahwihi al-aqtaru. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh dihadkan akan dia oleh kira-kira dan tiada meliputi akan dia oleh segala benua. Jadi dia tak ada yang boleh dihadkan macam ni, macam tak. Dan kira-kira tiada meliputi akan dia oleh segala benua. Jadi walaupun segala benua boleh meliputi Allah, tak. Sebab Allah SWT tidak seperti makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Dia tak ada ukuran ke apa, tak ada. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Wala tuhitu bihil jihadu. Dan tiada dapat mengelilingi dia dengan dia itu oleh segala pihak. Kan? Yakni tiada Allah, yakni tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu berada di dalam pihak kanankah atau pihak hadapankah atau pihak belakangkah atau pihak ataskah atau pihak bawahkah. Jadi betul lah kata-kata Syekh Ja'far At-Tahawi. Syekh Ja'far At-Tahawi mengatakan bahawa Allah SWT tidak diliputi oleh
arah yang 6. Ni atas, bawah, depan, belakang dan lain-lain. Kerana segala pihak itu melazimkan akan jisim. Kerana semua ini akan menyebabkan lazim bahawa Allah itu berjisim dan jisim itu melazimkan baru. Dan ini akan membawa kepada bahawa Allah itu baru. Tapi dia salah faham. Sorry. Kerana segala pihak itu melazimkan akan jisim dan jisim itu melazimkan akan baru. Yakni apa? Iaitu maaf, jap. Salah baca. Saya baca balik. Salah baca tadi. Yakni tiada ketentuan Allah Ta'ala itu berada di dalam pihak kanankah atau pihak hadapankah atau pihak belakangkah atau pihak ataskah atau pada pihak bawahkah. Jadi Allah SWT tidak meliputi mana-mana arah. Ini yang dimaksud dengan Allah SWT dibersihkan daripada 6 arah seperti yang disebutkan oleh Ja'far At-Tahawi. Akan tapi ada pihak yang salah faham. Kalam, bukan salah faham, menyalah fahami kalam Ja'far At-Tahawi. Dan dia merasa bahawa itu tidak betul kerana Allah mesti ada di atas misalnya. Di atas langit, dan ini ditolak. Kerana kalau dia berada pada arah, berarti dia bukanlah yang menciptakan arah. Sedangkan Allah SWT menciptakan segala sesuatu, tempat dan lainnya. Kerana segala pihak itu melazimkan akan jisim dan jisim itu melazimkan baru. Kalau kali ini adalah melazimkan jisim dan jisim itu akan melazimkan baru. Dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak dan maha suci daripada jisim. Dan maha suci daripada tempat dan maha suci daripada baharu. Dan hanya sahaja Allah SWT itu qadim lagi kekal yang menjadikan sekalian yang baru ini. Jadi ini dia jelas kan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Allah SWT itu qadim. Dia tidak, dia suci, dia mesti suci daripada jisim. Wala taqtanifuhul arduna walas samawatu. Artinya, dan tiada meliputi akan dia oleh segala bumi dan segala langit. Jadi tidak ada bumi dan langit ini yang meliputi Allah. Bahkan Allah yang mencipta langit dan bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu. Istiwaan munazzahan 'anil mumasati wal istiqrari wat tamakkuni wal hulul wal intiqal, yang bermaksud dan bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai perintah dan mempunyai kerajaan atas arash. Itu maksud dia. Atas jalan yang mengata ia akan dia dan dengan makna yang dikehendaki ia akan dia. Yang maha suci daripada bersentuh dengan arash dan maha suci ia daripada tetap dia atasnya dan maha suci daripada bertempat di dalamnya dan maha suci daripada mengambil tempat padanya dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Ini munazzahan anil mumasati wal istiqrari wat tamakkuni wal khulili wal intiqal. La yahmiluhul arasyu. Jadi tiada menanggung akan dia itu oleh arsh. Balil arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratihi wa makhuruna fi qabdatihi. Itu ditanggung dan dengan lutf, iaitu apa? Dan tiada menanggung akan dia itu oleh arash, tetapi adalah arash dan segala malaikat yang menanggung akan arash itu ditanggung dengan lutf, iaitu kelembutan kudrah Allah Ta'ala, dan digagahi segala mereka itu di dalam kuasa Allah Ta'ala dan di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wa huwa fawqal arsy was sama'i. Fawqa kulli syai'in ila tahumith thara. Fawqiyatun la taziduhu qurban ila al-arsy was sama'. Bal huwa rafi'ud darajati 'anil arsy kama annahu rafi'ud darajati 'anith thara. Bermaksud apa? Dan adalah Allah Ta'ala itu mempunyai kerajaan di atas arash dan langit dan di atas tiap-tiap sesuatu sehingga ke bawah 7 petala bumi, iaitu memerintah di atas sekalian sesuatu. Ini kerajaannya di atas arash dan langit itu tiada menambah hampirnya kepada arash dan tiada menambah hampirnya kepada langit
tetapi adalah Allah Ta'ala itu amat tinggi derajatnya itu daripada arash, seperti bahawasanya adalah yang amat tinggi derajatnya itu daripada yang di bawah 7 petala bumi, yakni bukan manusia di atas itu, di atas, yakni mengambil tempat dan hanya makna atas itu, iaitu ketinggian derajat Allah SWT dan kebesaran perintahnya jua. Kerana Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada pihak, kerana segala pihak itu bersifat yang baharu. Okey. Lalu Al-Imam Abdul Samad berkata atau menukilkan dari Imam Ghazali, wa huwa ma'al dzalika qaribun min kulli mawjudin wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid fa huwa ala kulli syai'in syahid illa yumathilu qurbuhu qurbal ajsam kama la tumathilu dhatuhu dhatal ajsam. Yang bermaksud iaitu adalah Allah Ta'ala itu serta yang demikian itu hampir ilmunya itu daripada segala maujud yang ada, dan iaitu terlebih hampir ilmunya dan rahmatnya itu kepada hambanya daripada urat yang di batang lehernya, maka Allah Ta'ala itu menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu, yakni terlebih mengetahui dan terlebih melihat akan sesuatu yang diperbuat oleh hambanya. Maka itu terlebih dekat kepada hambanya kerana tiada yang mengumpamai akan hampirnya oleh hampir ajsam, dan tiada menyamai akan zatnya itu oleh segala zat yang baharu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa annahu la yahullu fi syai'. Jadi ini jelas statement yang menafikan adanya hulul, tidak. Wa annahu la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un. Tak ada pula wa la yahullu fihi syai'un. Ta'ala an ay yahwiyahu, iaitu Allah SWT ya ta'ala ay yahwiyahu makanun kama taqaddasa an ay yahuddahu zamanun bal kana qabla an yakhluqa zamana wal makana wa huwa al-an ala ma huwa alaihi kan. Yang bermaksud, artinya, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada bertempat di dalam sesuatu, tidak hulul, dan tiada mengambil tempat di dalamnya oleh sesuatu. Yakni Allah Ta'ala itu tiada masuk di hadapan sesuatu, di dalam sesuatu, dan sesuatu itu tiada masuk di dalamnya kerana Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada ditentukan akan dia oleh zaman, yakni masa. Tetapi Allah Ta'ala itu adalah dia sedia ada dahulu daripada kawan menjadikan ia akan zaman dan tempat, dan iaitu sekarang ini pun ia atas barang-barang atau atas barang yang ada ia sedia dahulu itu juga. Yakni tuan-tuan dan puan-puan bahawa tiada perubahan seperti sedia dahulu juga, dan Maha Suci ia daripada, iaitu apa? Maha Suci ia daripada tempat dan Maha Suci ia daripada dilalui oleh zaman, maka sekarang ini pun tiada ia bertempat dan tiada ia berzaman kerana tempat dan zaman keduanya itu baharu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa annahu ba'inu min khalqihi bi sifatihi, bahawa Allah SWT berbeza dengan akhlaknya dan sifatnya. Artinya wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu berlainan dengan sifatnya itu daripada segala makhluk dan yang baharu ini. Yang ini adalah zat Allah Ta'ala itu, dan segala sifatnya itu qadim lagi azali, lagi baqi', persalahan zat makhluk dan segala sifatnya itu, maka iaitu baharu lagi didahului oleh muqaddimah lalu didahului oleh Adam lagi fana. Didahului oleh Adam lagi fana. Adam lagi fana. Laisa fi dzatihi siwahu wala fi siwahu dzatuhu. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, tiada di dalam zat Allah Ta'ala sesuatu yang lain daripadanya, dan tiada di dalam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu zat Allah Ta'ala. Okey. Jelaskan. Wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqal.
Yang bermaksud wajib kita i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Suci, ia daripada bentuk, daripada berubah-ubah, dan Maha Suci ia daripada berpindah-pindah. Ini. Wala tahulluhul hawadisu, tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baru. Wala taqtarihil aradun, yang itu tiada mendatangi akan dia oleh seorang oleh segala arid, yakni yang baru, dan mengubahkan akan dia. Okey, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah itu adalah kita berhenti di sini. Wala yazalu fi nu'atil jalali. Tandakan ni lupa. Fi nu'atil jalal. Ini adalah 4 Julai. Jadi insya-Allah setelah ini minggu depan kita ada cuti, cuti raya haji. Setelah itu kita akan sambung lagi setelah ini. Maka segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga semuanya dapat istiqamah khatamkan kitab Syiarus Salikin ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.